Assalamualaikum, selamat sejahtera. Terima kasih lagi bersama dengan Cikgu Aisyah Channel. Kali ini kita berada dalam bab 3 tingkatan 4 tajuk penangkulan logik. Tajuk penangkulan logik dibahagikan dalam banyak subtopik. Jadi dalam video ni saya ambil sebahagian subtopik yang terdapat dalam tajuk ni. Jom kita tengok apa yang ada dalam video ni. Yang bahagian pertama saya nak sentuh dalam video ini adalah pernyataan. Jadi apa itu pernyataan? Pernyataan ialah ayat yang boleh ditentukan sama ada benar atau palsu tetapi bukan kedua-duanya. Contohnya kita bagi A sampai E kat sini dan dia suruh kita tengok adakah ini yang diberi ini pernyataan dan adakah pernyataan yang ini sekiranya dia adalah pernyataan, adakah pernyataan ini benar atau palsu? Jom kita lihat. 3 kuasa 2 sama dengan 9. Ya, ini adalah pernyataan. Ini adalah pernyataan. Contoh pernyataan. Ini pernyataan yang benar ke palsu? 3 kuasa 2 sama dengan 9 kan? Jadi dia pernyataan yang benar. Jadi pernyataan ni boleh jadi benar, boleh jadi palsu. Boleh jadi benar, boleh jadi palsu. Negatif 2 lebih besar daripada sifar. Adakah ini pernyataan? Ya, ini pernyataan. Cumanya pernyataan yang kali ini dia adalah pernyataan yang palsu. Sebab negatif 2 sebenarnya lebih kecil daripada sifar. Kerana nilainya negatif. Yang C. Bahagikan 8 dengan 2. Adakah ini pernyataan? Tidak, ini bukan pernyataan. Kenapa bukan pernyataan? Kerana ini adalah arahan. Dia adalah arahan. Dia suruh kita selesaikan. Maka kalau dia bagi kita arahan, itu bukan pernyataan. Berapakah harga pen itu? Ini pun bukan pernyataan. Kenapa? Ini adalah soalan. Bukan pernyataan. M tolak 1 sama dengan 4. Ini bukan pernyataan. Bukan juga pernyataan. Kenapa? Sebab ayat ini yang kamu tengok ni, kita tak tahu dia benar ataupun palsu. Sebab dia bergantung pada nilai M. Kita kena selesaikan dulu. Jadi kita tak tahu benar atau palsu, kita tidak boleh tentukan dia, maka dia bukan pernyataan lah. Sebab apa kita kata dia bukan pernyataan? Tidak boleh tentukan. Benar atau palsu. Sebab sifat pernyataan mestilah tahu dia benar, mestilah tahu dia tu palsu. Contohnya macam A dengan B ni. Boleh? Kena buat banyak lagi lah latihan tu. Dekat buku teks tu ada banyak latihan ni yang boleh cuba jawab. Jom kita tengok subtopik yang kedua, menentukan pengkuantiti. Kuantiti terbahagi kepada 2. Pertama, kita menentukan kuantiti yang mana kita letak, alamak, terconting lah. Kita letak semua, lagi satu kita letak sebilangan dalam ayat. Jangan nampak, ni nampak cara remeh kan? Letak semua, letak sebilangan. Tapi dia memang ada dalam kertas soalan SPM. Bahagian kertas 2. Yang mana kita perlu lengkapkan pernyataan dengan meletak sama ada perkataan semua ataupun sebilangan. Semua ni ialah pengkuantiti yang menggambarkan setiap objek atau kes tersasul yang memenuhi syarat tertentu. Manakala sebilangan pula ialah pengkuantiti yang menggambarkan sekurang-kurangnya satu atau beberapa objek atau kes yang memenuhi syarat tertentu. Kalau kurang jelas, ini contoh soalan yang selalu keluar.
Jom kita lengkapkan. Baiklah, ayat yang pertama ni, kita tak tahu nak letak apa ni. Semua ke sebilangan? Lengkapkan pernyataan berikut menggunakan form kuantiti semua atau sebilangan. Kita nak letak yang mana ni? Semua ke sebilangan? Jom kita baca ayat yang pertama. Gandaan 2 ialah gandaan 8. Gandaan 2 ialah gandaan 8. Ya ke? Sifir 2. Gandaan 2 tu sifir 2 tau. Jadi gandaan 2 tu macam 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Gandaan 8 tu sifir 8. 8, 16, 24, 32, 40 dan seterusnya. Okey. Semua gandaan 2 ialah gandaan 8. Ataupun sebilangan gandaan 2 ialah gandaan 8. Jom kita cek. 8, 16, 24, 32, 40 dan seterusnya. Ni semua gandaan 2 kan? Sebab nombor genap kan? Jadi kalau kita nak tulis, semua gandaan 2 ialah gandaan 8. Jadi kena faham maksud gandaan. Kalau tak faham maksud gandaan, sudahnya kamu tak faham lah apa yang dia cakap ni. Yang kedua adalah, tak tahu apa dia, heksagon mempunyai 6 sisi. Heksagon, betul ke 6 sisi? Nak kena tahu ni, heksagon ni tanda tajuk poligon. Tanda tajuk poligon. Cek balik poligon tingkatan 2 ada kan? Kita darjah 6 kita dah belajar dulu. Dia ulang balik yang tajuk-tajuk tingkatan yang lepas-lepas. Heksagon memang mempunyai 6 sisi. Dia juga mempunyai 6 bucu. Jadi semua heksagon mempunyai 6 sisi. Nombor perdana boleh dibahagikan tepat dengan dirinya sendiri. Ya ke? Ya. Nombor perdana ni dah belajar waktu kamu darjah 5 lagi. Ya. Semua nombor perdana boleh dibahagi tepat dengan dirinya sendiri. Okay. Nombor 4. Tak tahu apa dia, pentagon mempunyai 5 bucu. Ni tajuk poligon juga. Betul ke pentagon ada 5 bucu? Ya, pentagon memang ada 5 bucu. Kena revise balik tajuk poligon semua. Kebetulan pula saya pick soalan ni dapat semua. Okay, kita try buat nombor 5. Tak tahu apa dia. Kita pilih satu soalan. Segitiga mempunyai sisi tidak sama panjang. Ini sebagai contoh tambahan. Sebab semua ni dapat nombor 1 sampai nombor 4 jawapannya semua. Tengok soalan yang kelima ni. Segitiga mempunyai sisi tidak sama panjang. Nak pakai semua atau sebilangan. So yang ni saya bagi contoh sebilangan. Bukan semua. Bukan semua segitiga mempunyai sisi yang tidak sama panjang. Ada yang sama panjang, ada yang tidak sama panjang. Jadi sebilangan. Jadi kena pandai-pandai pilih lah nak masuk semua ke sebilangan. Sebab ini semua ayat yang dibagi ni, ayat yang melibatkan ciri-ciri yang ada dalam matematik. Jadi pengetahuan tentang poligon, gandaan, nombor faktor, bentuk-bentuk, semua kena tahu. Ciri-ciri lah. Macam-macam formula, set, semua dia ada dah dalam tajuk bab 3 ni. Dalam bentuk ayat dan kita kena masukkan nilai. Dan tentukan dia penyataan ke tidak. Kena tentukan dia semua ke sebilangan. Kena faham ciri-ciri dan fakta dalam matematik. Baiklah, subtopik yang seterusnya kita nak sentuh adalah penafian. Penafian ialah menukar penyataan yang benar kepada penyataan yang palsu atau yang sebaliknya. Yang mana kita tambah perkataan tidak atau bukan dalam penyataan itu. Jadi penafian ni kita tulis dalam bentuk tanda macam itulah, tanda ombak tu P yang bermaksud bukan P atau tidak
P. Okay. Contohnya kita ada satu pernyataan ni simbol P, dia benar. Kalau kita buat penafian, dia akan jadi palsu. Ataupun kalau pernyataan itu palsu, kita buat penafian, dia akan jadi benar. Kurang jelas, jom kita tengok contoh yang ni. 49 ialah gandaan 7. Baca dulu soalan sebelum jawab. Tulis satu penafian, ni tanda dia, bagi setiap pernyataan P berikut dengan menggunakan perkataan tidak atau bukan dan tentukan nilai kebenaran penafian itu. Benar ke tidak lepas kita nafikan. Tapi sebelum tu ada yang minta kita nyatakan dululah pernyataan ni benar atau palsu. Kita kena nafikan. Lepas nafikan, bagi tahu penafian tu pun benar ke palsu. Jadi yang pertama, 49 ialah gandaan 7. Oh, benar. Benar. 49 memang gandaan 7. So, ini benarlah. 49 memang ada dalam CV7 kan. Jadi, kalau kita nak nafikan dia, 49 bukan gandaan 7. Kita letak tanda bukan lah. Kalau cakap tidak tu macam tak cantik pula ayat dia kan. 49 tidak gandaan 7. Apa pula kan? Pelik sangat dia punya bahasa tu. Jadi, kita guna bukan. 49 bukan gandaan 7. Jadi kita perhatikan adakah, tersasul aja video kali ni adakah yang saya nafi ini benar ke palsu? Benar ke palsu? Yang ini adalah palsu sebab kita dah nafikan. Jadi kembali kepada yang saya tulis sebelum yang tadi. Apabila satu pernyataan yang benar itu, kita nafikan dia, dia boleh jadi palsu. Jom kita tengok yang bawah pula. 8 ialah faktor bagi 13. 8 ialah faktor bagi 13. Mana ada 13 dalam 8 kan? Jadi dia palsu. Nombor faktor ni kalau tak ingat, kena tengok balik bab tingkatan 1. Dia cerita pasal nombor faktor. Tingkatan 1 punya tajuk ni, nombor faktor. Nombor faktor ni contohnya macam ni lah, ulang kaji sikit kan. Faktor 13. Kita cek apa darab apa dapat 13. 1 darab 13. Ada lagi ke? Tak ada. Ni je. Dan bila nombor faktor bagi 13, 1 dengan 13. Ada ke 8? Tak ada. Jadi saya cakap palsu. Maka kalau kita nak tukarkan dia penafian, 8 bukan faktor bagi 13. Okey, jadi kita boleh tengok kat sini palsu, bila kita nafi mesti kat sini akan jadi benar. Jadi kembali tadi kepada yang saya tunjuk sebelumnya tadi. Kalau pernyataan itu palsu, bila kita nafi dia akan jadi benar. Contoh yang seterusnya. 19 lebih besar daripada 9. Memang benar. Kalau kita nafikan dia, 19 tidak besar daripada 9. Pakai tidak. Nak pakai bukan macam pelik sangat. Jadi ini palsu. Itu penafian dan kamu dapat lihat dia punya benar dan palsu lepas kita nafi dan sebelum kita nafi. Macam tu je lah. Dan tanda penafian tu adalah tanda begini. Pernyataan tanda je P. Boleh Baiklah, dalam tajuk, dalam video kali ni saya sentuh beberapa subtopik iaitu pernyataan. Kemudian saya sentuh tentang pengkuantiti, nak pakai sebilangan ke semua. Dan sekarang saya sentuh berkenaan dengan penafian. Dalam video yang akan datang, kita akan sentuh pula tentang pernyataan majmuk. Baiklah, salah silap saya minta maaf. Jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Okey, jangan lupa study, buat lagi latihan dan cuba apply apa yang saya ajar dalam buku teks tu. Banyak kertas soalan dalam buku teks tu ada banyak, boleh cuba kat situ. Okey.
jumpa lagi. Bye-bye. Cikgu Aisyah Channel.